Malaysia Berhad, Encik Syekh Farouk Syekh Muhammad, Ketua Ion BIG Malaysia Sdn Bhd. Encik Farouk. Oh, Encik Farouk. Yes. Wakil daripada Yayasan Islam Darul Ihsan YIDE, rakan-rakan media dan bloggers, rakan-rakan sekerja Ion, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian yang turut hadir pada majlis ini. Selamat datang kita ucapkan Transformasi Ruminan Malaysia Berhad, Koperasi GTR dan juga Taufam. Sebagai pembuka majlis, dengan ini saya menjemput Dr. Kasuma Satria atau dikenali nama glamournya DK di kalangan kami selaku Ketua Pegawai Sumber Manusia Merangkap Pengarah Komunikasi Korporat Ion Company Malaysia Berhad untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Syarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Nur Muhammad Razali bin Abdullah kerana dapat hadir bersama kita pada hari ini. Beliau merupakan pengurus besar untuk Yayasan Darul Ihsan. Kita akan sama-sama maju dan berkembang bersama-sama. Program Berkat Korban 22 ini seperti mana Syarina katakan merupakan program yang ketiga yang kita lakukan. Ini adalah tahun ketiga. Kita lakukan pertama kali pada tahun 2020. Tahun 2020 semasa pandemik kita buat program Berkat Korban 2020 pada waktu itu. Kerana apa? Kerana kita nak memudahkan orang-orang Islam kita, sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, saudara mara kita untuk sama-sama mengerjakan ibadah korban walaupun dalam suasana pandemik. So ianya merupakan satu pemudah cara dan kita bekerjasama dengan transformasi GTR pada waktu itu, dan pada tahun ini kita kekal dengan transformasi GTR dan kita bersama dengan Yayasan Islam Transformasi Malaysia dan juga dengan Taufam, dan kita harap benda ini akan berkekalan dan seterusnya. Satu yang saya sangat suka di Ion ni, the culture is basically kita amalkan culture 3H kita panggil, the head, the hand, also the heart. Kita kata bila kita bersama dengan Ion, dalam satu keluarga Ion, kita akan bersama-sama iaitu the balancing of the head, the hand. Tapi balancing of the head dengan hand tak cukup. Maksudnya kalau ada orang yang bijak pandai yang boleh buat kerja, iaitu the head and the hand, tetapi kalau tak ada heart, it's useless. So it's meaningless. Kita nak the balance of the head, the hand, and also the heart. That's number one. Yang kedua sekali adalah alhamdulillah, apa yang kita lakukan adalah kerana Ion DNA ni kita nak kekal rapat dengan community, dan apa yang kita lakukan adalah kita rasa macam di Ion ni kita boleh buat sambil kita bekerja, dan ramai sahabat-sahabat rakan-rakan di Ion ni mereka bekerja dengan bersungguh-sungguh, tapi dalam masa sama kita juga boleh beribadat. Subhanahu wa ta'ala dan berjaya dunia akhirat insyaAllah, amin. Pokok kurma ni dia macam bukan ni lah, dia duduk tapi bahagian buah kurma tu timbul ke sebelah kawasan rumah orang lain, dan rumah ni adalah rumah anak-anak yatim dalam satu riwayat, dan rumah orang susah dalam riwayat yang lain. Jadi bila buah tu jatuh kat rumah sebelah, anak-anak ni ada yang ambil makan. Jadi parent mereka tak mau anak mereka makan bukan makanan mereka, so dia terpaksa bawa keluar makanan dari dia. Jadi bila problem tu berlaku, dia bercerita kepada baginda Nabi SAW, dan Nabi kata siapa yang boleh beli pokok kurma ni. So mainlah ramai orang nak beli pokok kurma tu, tapi tuan dia tak mau jual. Sebab dia kata itu saja pokok yang dia ada. Nanti bila dia nak tuai, dia nak jual ke orang dan sebagainya. Kalau tak ada, dia nak jual apa? So orang tak berjaya. Sehinggalah Nabi kata dengan elok, siapa yang berjaya beli pokok kurma ni dan bagi kepada anak yatim dari itu, Allah akan sediakan untuk dia pokok kurma dalam syurga. Yang ada dalam ladang, semua orang terkejut. Pasal apa? Ladang Abu Dahdah semua orang nak, sebab orang tahu dalam ladang ni bukan saja ada pokok, ada sungai, mata air, dan juga ada tu mansion, ada. Ambil semua nama tu kamu buat. Yang tak mau jual tadi dia kata, okey saya jual. Bila jual dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, pokok ni aku bagi dekat kamu untuk bagi anak yatim jadi makan. Apa kata Nabi? Aku boleh nampak
putik-putik bunga kurma Abu Dahdah tumbuh di dalam syurga. So apa saya boleh kata? Bagi makan dekat anak yatim, Allah sedia satu pokok dekat syurga. Habis kalau seekor lembu, dan lembu tu tak boleh main sendiri, melainkan kena ada orang bawa. Dan orang takkan tahu cerita pasal lembu dan siapa yang bawa, melainkan kena ada orang cerita. Kepada siapa yang blogger nak tulis nanti, dia punya poinnya, man dalla 'alal khair kafa'il. Siapa yang terlibat semua dalam buat kerja kebajikan, semua akan dapat pahala sama macam orang yang buat korban kambing seekor, lembu seekor. Khalas. Yang ni saya nak share dengan semua. So apa yang saya boleh kata, saya tak banyak ibadah. Saya tak banyak ibadah. Wallah, saya bukan macam orang lain baca imam muda megat. Dia nama pun imam muda. Confirm dia jadi imam. Saya makmum. Saya tak banyak ibadah. Hanya ada satu je yang saya teringin nak buat. Dan saya make sure setiap tahun saya tak miss, iaitu korban. Orang tanya, pasal apa dalam banyak-banyak ibadah korban yang Ustaz Don nak buat? Sebab kata Nabi, semua ibadah ada penolakannya. Contoh, semayang. Ada tak semayang yang tak diterima? Yes, confirm. Semua orang tahu. Semayang yang tak ada wudu, semayang yang entah khusyuk entah tidak. Dan saya yakin dalam ni sama je dengan semayang tak khusyuk sama. Imam muda seorang yang khusyuk, makmum yang haram, semua tak khusyuk. So kita confirm semayang tak ada lah, kena tolak. Puasa, Allah jenuh, tangan dah besar macam ni, tambah duduk kat Ion, duduk lalu bawah duduk nampak sushi, duduk lalu bawah duduk nampak ya, orang ni tambah ada laksa pula. Laksa tu kalau dia duduk setempat nampak ni bau dia sampai. Ya salam. Betul? So puasa pun jahanam. Lagi zakat, ayah salam. Bila zakat dah sampai sejuta, RM20 susah nak pula. Pucuk pangkal dia, ibadah kita tak ada. Tapi saya berani kata, Nabi kata korban ada satu. Pasal apa? Bila kita baringkan binatang korban kat atas, macam tuan-tuan punya, kita tengok tuan-tuan punya ni kan, slaughtering kan, bila baring, sama ada lembu tu duduk berdiri kat mana, jarak dia dengan lantai tu katalah dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Ni jarak dia. Kalau kita bagi baring kan, Ustaz Imam mana berkata dia, jarak dia macam ni. So sejengkai ni, sejengkai daripada leher dia ke tanah. Nabi kata apa? Siapa buat korban, the moment pisau tu tarik, dia mesti keluar darah dia. Darah yang pertama sebelum menitik ke lantai, Allah dah terima dah korban. So apa ibadah lagi yang kita ada yang Allah boleh terima 100% macam tu? Korban ya. Tuan-tuan nak kira apa? Haji, umrah, bila nak pergi? Kumpul duit pun tak dapat kita. Korban dia ada satu. Letak kaunter je dia tak main. Sebab dia rasa macam ni MLM. Serius. So kita kena gerak kerja sama-sama. Semua boleh buat dan membuktikan ibadah kita diterima 100% oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Saya buat korban, khalas, tarik je sebelum darah tu kena. Jarak sejengkai je. Begitu cepat makbul Allah Subhanahu Wa Taala untuk ibadah korban. That's why saya stay dalam program ni dan saya sokong program ni. Sebab saya tahu saya tak banyak ibadah. So saya nak semua orang pun merasa nikmat benda tu dan ajak semua orang untuk buat. Bukan pasal apa? Bukan untuk nak bagi makan anak yatim ni, insya-Allah bagi makan orang susah ni di Malaysia, mereka semua makan. Poin dia bukan kita perlu mereka. Bukan mereka perlu kita. Kita yang perlu mereka. Kita yang perlu mereka. Wallahu a'lam bissawab. So semoga program ini dapat kebaikan daripada Allah SWT. Terima kasih Iwan. Dapat tepukan di program ini. Terima kasih Iwan. So 10 tu dah tak ada siapa nak beli lah. Kalau beli pun harga dah tak jadi 1,200, jadi 2,000 last minute. So saya rasa tak ada orang beli dah. So ada lebih kurang sebulan, 30 hari je. So bantu saya untuk bantu kita sama-sama. Saya tak boleh buat benda ni seorang. Saya perlukan bantuan semua. Terima kasih lagi sekali Iwan kerana bawa ibadah dalam mall. Terima kasih banyak-banyak. Sebelum ni surau, sekarang dah ada ibadah korban. Thank you so much. Dan terima kasih kepada Yayasan Islam kerana sudi terima daging-daging ni juga. Kalau tak terima, siapa nak makan? Bagi anak-anak tu doa. Yang penting, anak-anak yatim doa untuk Iwan. Ya Allah, bagilah berkat Iwan. Dan nama saya selit sikit lah nama satu ustaz tu apa, tak nama dia Don apa, tak selit sikit lah.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kak Ustazah, silakan. Alhamdulillah. Hai Muhammad, sesungguhnya kami kurniakan kepada kamu kelebihan yang banyak. Oleh itu, dirikanlah salat dan buatlah ibadah korban. Mereka yang mengata kepada kamu, sebenarnya merekalah yang dalam kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Don Daniel Don Biaji. Tahukah anda, Ion ada menyediakan ibadah korban? Ini adalah tahun ketiga mereka tahu. Mereka merupakan peruncit pertama yang menjalankan aktiviti ibadah korban di shopping mall. Ini merupakan inisiatif yang dijalankan bagi memberi peluang kepada umat Islam di seluruh Malaysia melaksanakan ibadah korban walaupun berdepan dengan kesulitan. Harganya berpatutan, dijamin bersih dan jangka hayat dagingnya lebih lama. Ibadah korban membolehkan anda memilih untuk diri sendiri atau menginfakkannya kepada golongan yang memerlukan, termasuklah golongan asnaf. Dan dalam masa yang sama, kita sama-sama membantu menjana ekonomi penternak-penternak tempatan. Tahun ini, Ion bekerja sama dengan beberapa badan NGO untuk menjayakan ibadah korban ini. Untuk satu bahagian lembu, RM880 dan bagi seekor kambing adalah sebanyak RM1,200. Proses penyembelihan akan dijalankan di pusat penyembelihan yang diiktiraf. Setelah selesai proses penyembelihan, daging-daging korban akan dibekukan dan proses pembungkusan akan dijalankan. Selepas itu, daging-daging korban ini akan dihantar ke Ion PTC dengan menggunakan frozen truck untuk memastikan kualiti terjamin. Proses penerimaan dan penghantaran ke seluruh cawangan Ion Malaysia akan dikendalikan oleh Ion PTC. Cara pembelian berkat korban Ion 2022. Anda boleh ke mana-mana cawangan Ion B atau Max Value yang berhampiran dan terus ke kaunter berkat korban 2022. Bagi pembelian melalui atas talian, anda boleh terus sahaja ke laman sesawang kami yang tertera. Saya memperkenalkan kepada anda Ion berkat korban 2022. Rakan-rakan media kita ambil tanggungjawab ni semuanya patuh syarat daripada awal sampai akhir. So insyaAllah tahun ni kita dah cuba beberapa langkah untuk pergi ke arah tu, dan tahun depan insyaAllah dengan Ustaz Don punya mungkin nasihat dan seterusnya ide, kita akan dapat kata realisasikan korban pada tahun hadapan secara ansuran daripada konsumer yang memerlukan khidmat ansuran itu insyaAllah. Kita dah pada tahun ini kita dah lancarkan pada bulan Mac hari itu sebenarnya secara atas talian dan juga secara soft launching. So hari ini sebab kita nak habiskan dulu Ramadan, Raya, bagi orang fokus dengan ibadah-ibadah sebelum tu, dan mulai hari ini secara official lah kita akan buat secara terus menerus hard campaign untuk orang ramai-ramai kita untuk sertai korban dan bagi kata pengetahuan, bagi input daripada kita punya pakar-pakar panel tentang ibadah korban itu sendiri, supaya lebih ramai yang boleh cepat-cepat masuk program ataupun ibadah sertai program ibadah korban ini. So secara official dia bermula hari ini, tapi secara unofficial kita dah bermula pada bulan Mac hari itu di Ion. Sembelihan akan bermula pada 10 Zulhijjah, makna selepas hari Arafah 9 Zulhijjah. Sebab tu kita kata ada baki lagi sebulan sebelum pisau duk kat leher ilmu ke sebulan. Dan proses itu berlaku pada 10, 11, 12 dan 13. Hari tasyrik lah, 3 hari belakang tu dipanggil hari tasyrik. So 10 hari raya, hari 11, 12, 13 hari tasyrik. Bahasa kita kalau duduk di Mekah melontak jumrah. Jadi 4 hari
proses berlaku korban. Dan 4 hari itu juga kalau orang nak tanya berapa lama tempoh sembelihan ni nak berjalan, selama takbir raya. Selama takbir raya. Paling senanglah nak ingat 4 hari. Jadi kalau orang tanya Aeon ni banyak sangat, boleh tak boleh? Dengan bilangan hari dan bilangan cawangan mereka, ya boleh buat 4 hari ni. Okey. Kalau buat awal dia jadi sembelihan, dia tak akan jadi korban. Sebab tu Nabi kata apa? Tidak ada, ni hadis, kalau nanti kakak abang blogger nak tulis, ni hadis sahih. Tidak ada amalan yang paling mulia yang Allah suka. Maknanya apa? Siapa buat, Allah kata kat dia I love you. Itu bahasa paling mudah. Siapa buat, Allah kata kat dia I love you. Pada hari raya, korban adalah menyembelih binatang ataupun menumpahkan darah binatang korban. Ini adalah ibadah paling A1. So bila kakak? 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Bersamaan dengan 10, 11, 12, 13 kita juga ke? Sama kan? 10, 11, 12, 13 Julai. Okey. Lepas tu pengagihan. Biasanya buat lepas sembelih itu teruslah. Tapi memandangkan kita punya bulk dan kita punya tadi tu preserve kita tadi tu dengan proses retort. Betul ke saya sebut? Jadi proses tu kakak nak tulis kan? Retort kita akan disebut berperingkat. Wallahu a'lam. Mula daripada 20 hari bulan Julai, secara sebenarnya kita akan hantar sekaligus ke semua cawangan Aeon mengikut purchase lah daripada consumer tadi, sama dia nak collect daging tu, sebab kita ada 2 tadi kan, nak collect daging sendiri, nak derma sendiri, ataupun nak kita tolong dermakan melalui YIDE dan juga NGO yang bersama dengan Aeon. Jadi untuk collection boleh bermula pada 20 hari bulan Julai. Kita akan contact pada semua pembeli ataupun yang membuat ibadah korban tu untuk collect daging anda di cawangan Aeon yang anda pilih sendiri. Korban dia ada beberapa sunnah dia. Salah satu dia bila kita buat sembelihan, bahagian kita sunnah makan daging yang kita korban tadi tu. So kita kena ambil dalam kalau ikut timbangan biasa, penuh tapak tangan kita ni saja. Kena ingat seekor lembu daripada Aeon 200 ke 250 kilo. So kalau 200 ke 250 kilo bahagi 8 bahagian, tolak mai adalah dapat dalam 15 kilo satu bahagian. So 15 kilo tu banyak tu. Jadi kalau kita ambil sikit, yang lain tu dia dibahagikan kepada orang lain. Bila dia dibahagikan kepada orang lain, beza antara korban dengan akikah, daging korban sunat kita bagi mentah. Sebab tu kena buat dengan orang yang boleh jaga mentah-mentah. Sebab ramai orang yang bila buat korban, daging dah rosak dah nanti, tak ada nak makan, rugi. Orang buat nak bagi dapat pahala makan. Bila kita buat dengan, orang yang mungkin pihak yang tidak jaga sistem agihan tadi tu, jadi daging tu rosak sampai-sampai dia dah bau, dia dah tak best lah nak makan. Jadi sangat penting melaksanakan ibadah dengan mereka yang boleh menjaga daging tu ketika dia dah siap dalam keadaan mentah. Sebab sunat bagi makan korban dengan cara daging mentah. Akikah sunat masak benda yang berkuah dan ada manis sikit. Sebab tu selalu orang buat kurma, selalu orang buat panggang, dia bagi ada kuah manis. Biasalah dia ada lagu tu. Itu akikah. Kalau korban sunatnya yang tadi. So sangat, orang kata apa? Sangat relevan dengan perkhidmatan yang ada di Aeon dan dia di sini untuk preserve daging tadi tu. Wallahualam. Saya tambah kg 1 kg yang telah dipotong bersih. Jadi kalau bila you ambil daging tu, kita nak bagi kepada mungkin saudara mara kita yang memerlukan, ataupun orang kampung, orang taman ataupun orang masjid yang berkaitan, kita dah siap, dah cantik dah packing tu untuk bagi dalam keadaan frozen. Jadi bila diorang dapat, walaupun diorang orang susah tak ada peti ais, diorang masih boleh simpan seharian sebelum diorang masak daging tu. Kalau diorang tak boleh masak pada hari, diorang terima daging tu. So inilah tujuan kenapa kita masih teruskan program berkat korban ni, because kita rasa dia masih relevan untuk masyarakat zaman sekarang ni untuk pengagihan daging korban tu sendiri.
institusi dia dah memang daripada dulu daripada buat untuk luar negara. Kita tak ada siapa ingat pun. So pasal apa last year ingat? Maknanya ramai orang buat. Why? What is the because? Kata Ustaz Badli Shah. Why? Why ni ialah kerana dia ada perkataan afdal. Afdal ni dia duduk kepada apa situasi kita. Satu masjid di Malaysia tahun lepas boleh buat berdasarkan bilangan orang yang nak participate. Betul? Satu lembu 10 orang. Dan tak boleh foreigner. Betul ya? Dan selama ni yang tolong pegang lembu kat kita semua foreigner. Tak bagi foreigner. Lepas tu bagi seekor lembu 10 orang. Masjid mana nak buat? Tanya ke imam. Imam mana depan saya? Imam Bukit Beruntung yang area kot. Geng-geng Alung. Kalau mereka pun tak berani, takkan surau-surau masjid lain nak buat? Betul tak betul? Betul ya? Logik kan ni, logik. So ketika itu bilangan lembu yang boleh korban dekat Malaysia terhad. Satu masjid 5 ekor, 2 ekor, 1 ekor. Habis orang yang nak buat korban ramai. So apa yang ada? Afdal ketika itu buat di luar negara. Macam contoh di Kemboja, mereka tak ada PKP sangat macam kita lah. Ni baru mereka duduk hangat, mereka pun longgak sikit. Jadi mereka boleh pergi buat korban macam biasa di kampung Cham dan sebagainya. So ketika itu afdal di sana. Bukan kat Malaysia tak ada orang nak makan, jangan silap. Tapi sekarang bila proses kembali seperti 2 tahun sebelum ni, tambah pula dengan ada kemudahan macam ni, buat di Malaysia lebih afdal. So sekali lagi, afdal dia depend atas situasi. Tahun lepas memang afdal untuk kita semua buat luar negara. Sebab apa? Malaysia dah penuh. Habis kalau Malaysia penuh, takkan kita tak buat korban? Betul kan? Khalas. Jadi tahun ni afdal kita buat di negara kita. Sebab apa? Semua kemudahan ada. Boleh saya nak betul ya? Jawapan saya itu kembali seperti yang di Malaysia. Di bawah IDA ni sendiri, kita sebenarnya terdapat 25 rumah pendidikan anak yatim. Yang kita tahu anak yatim ni memang memerlukan perhatian daripada kita semua, kan? Anak yatim ni kalau di Selangor ni, mereka ni yang kehilangan bapa atau kehilangan ibu dan bapa. Tapi berumur 16 tahun ke bawah. Macam saya ni umur dah hampir 40 ni, anak yatim walaupun ada tak ada, kan? So di bawah kita ni memang kita ada 8,100 anak yatim individu. Jadi dari mana data kita ada? Sekarang ni setiap masjid, termasuk di Masjid Beruntung sendiri, menghantar nama anak yatim kepada kita. Jadi situ bukan data-data yang unik. Jadi tuan-tuan tidak perlu risau di mana daging-daging yang akan diinfakkan ni akan disalurkan kepada memang mereka yang memerlukan. Itu saja maksudnya. Asnaf dan anak yatim. Sebab selalu orang rasa anak yatim ni asnaf. Asnaf tak Asnaf ada 8 golongan saja. Sebab tu kita kena ada satu institusi lain yang tolong anak yatim. Sebab tuan-tuan ingat macam ada zakat. Zakat tolong asnaf kan? Anak yatim masuk sekali. No. Anak yatim tak masuk dalam as-sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulub sampai yang ke-8 tadi tu. Tak ada nama anak yatim. Kecuali kalau anak yatim tu susah. Boleh faham So that's why kita ada institusi lain yang bantu anak yatim dan ada institusi yang tolong asnaf. So golongan asnaf mereka dapat sebab mereka golongan asnaf yang memerlukan. Anak yatim dia susah juga. So dia juga kita bagi ada institusi yang bantu untuk bagi mereka makan juga, terutamanya di Selangor saja. Bahasa yang orang kata FYI. Last year pertambahan anak yatim 1,000 orang sebab mak bapak meninggal dunia disebabkan COVID. Saja nak bagi tahu, pokok tak perasan 1,000 orang instantly tambah untuk anak yatim. So mereka sangat lah. Kita anak kita 5-6 orang pun nak makan daging susah. Kalau 1,000 lagi susah. Sebab tu program ni dijalankan. Dan amat-amat baik kalau siapa yang ada rasa nak bagi sendiri, pegang dengan tangan dia itu, tangan dia akan menjadi saksi di hari akhirat esok. Dibantu orang. Allah Allah. Boleh start? Saya buat. Boleh. Oh, macam ni. Saya